Walaupun TikTok tu ceria, tapi saya rasa sebab juga sebenarnya bagaimana pengorbanan dan jasa bakti seorang guru tu kan. Dan kalau Hari Guru ni juga, dia memang mengambil memori dalam hidup saya. Arwah kakak saya seorang guru. Kalau Hari Guru ni memang macam-macam hadiah yang diberikan oleh anak-anak murid. Sekolah rendah, mungkin dia ambil bunga mak dia, bunga telur, macam-macam sebenarnya. Dan ini juga sebenarnya mengambil kenangan kita kan. Bila kita dah dewasa ni, betapa dulu apa yang ditegur oleh guru kita, apa yang diajar. Walaupun cikgu marah, bukan bermaksud cikgu tak sayang, tapi cikgu nak menjadikan kita insan yang berguna, berbakti, yang kemudian hari ini dapat memberi semula kepada masyarakat. Saya ingat lagi cikgu fizik saya masa saya tingkatan 4 berkata, yang awak semua ni sekarang ni mungkin awak rasa macam bilalah nak habis sekolah. Tapi lepas awak habis sesi persekolahan ni, awak akan merindui sekolah. Saya setuju, cikgu. Ya, saya pun sangat-sangat bersetuju. Rupanya dah kerja kena banyak bayar bil. Okey, kita nak kongsikan sebenarnya topik kita hari ini. Santai-santai saja untuk sama-sama kita meraihkan Hari Guru walau di mana cikgu berada. Hari ini kita bersama dengan 3 orang guru yang bersama dengan kita di studio. Kalau boleh saya perkenalkan Sugi yang di hujung sana dahulu. Yang ini banyak peminatnya, banyak followersnya di Twitter, juga aktif dalam aktiviti-aktiviti NGO untuk anak-anak orang asli sebenarnya iaitu atau lebih dikenali sebagai Bunga Lole. Nama betulnya adalah Hanisah Mat Hussein, merupakan seorang guru dari Sekolah Kebangsaan Lemoy Pahang. Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Selamat Hari Guru, Cikgu Hanisah. Dan kita juga bersama dengan 2 orang cikgu dari Sekolah Seni Malaysia Perak, iaitu Cikgu Alif Azman dan juga Cikgu Raja Nur Baizura Raja Abdullah. Selamat Hari Guru kepada kedua-duanya, ketiga-tiganya, kesemuanya yang ada di studio hari ini. Betul. Sebenarnya ramai juga cikgu-cikgu yang bersama dengan kita di dalam studio hari ini. Ada surprise kita nak berikan kepada anda. Kita nak tanya dahululah soalan Hari Guru ini. Kalau orang cakap klise lah kan, tiap-tiap tahun Hari Guru orang mesti cakap, terima kasih cikgu, terima kasih cikgu. Perkataan terima kasih itu memang sering kali diucapkan, tetapi sebagai seorang guru sebenarnya, mungkin Hanisah boleh kongsikan apa sebenarnya yang menggembirakan seorang guru dalam sepanjang tempoh mengajar ini bila melihat apa yang berlaku pada anak-anak murid, mungkin dari segi kejayaan, dari segi bagaimana mereka ini selain daripada ucapan terima kasih, apa yang berjaya dilakukan oleh mereka, apa yang Puan Hanisah inginkan? Okey, pertama sekali saya cerita ni dalam segi konsep saya dan konteks saya sebagai guru di SK Lemoy lah ya. Okey, pertama sekali sebenarnya mungkin ada murid-murid saya masih tak tahu yang hari ni Hari Guru. Dan dekat sana pun saya rasa mereka tak dapat nak tengok TV jugalah. Jadi betul kata cik tadi, ucapan terima kasih tu setiap hari, setiap habis kelas, setiap waktu kita akan dengar. Tapi sebenarnya bila Hari Guru ni, bila mereka cakap selamat Hari Guru cikgu tu pun sudah cukup kita. Jadi bagi saya yang menggembirakan saya sebagai guru di SK Lemoy adalah bila anak-anak murid saya mampu bersaing dengan murid-murid di luar, walaupun mereka jauh di pedalaman dan dengan berbagai kekangan ya. Jadi bila mereka dapat keluar dan bersaing dengan murid-murid lain sama juga seperti murid lain, saya merasa itu adalah satu kegembiraan yang cukup besarlah bagi saya. Masya-Allah. Okey, baik. Dan itu persepsi Puan Cikgu Hanisah. Tapi Cikgu Alif, saya lihat Cikgu Alif seperti seorang cikgu yang cool. Cikgu mata pelajaran muzik. Anak murid dekat belakang tu mana? Cikgu cool lah. Nanti kami tanya anak muridnya. Tapi Cikgu Alif, kalau kita lihat biasa dari kecil, bila bercakap mengenai seorang cikgu, anak murid mungkin ada persepsi, ada yang takut kan. Tapi kita pun sering kali, awak kalau tengok cikgu awak kena hormat ya, awak kena macam ni ya, selamat pagi cikgu kan. Semuanya kena betul. Tapi sekarang ni dalam generasi baru ni, cikgu-cikgu dah jadi macam kawan, rakan pada murid kan. Jadi pendekatan ini apa yang Cikgu Alif gunakan, pendekatan untuk menjadi seorang kawan, adakah ia lebih bagus ataupun macam mana? Okey, untuk bagi saya sebab zaman saya sendiri saya sangat rapat dengan cikgu. Memang sampai sebab saya sekolah harian, saya bukan sekolah asrama, jadi kita sampai malam pun keluar minum, dia akan ambil kita buat keluar. Tapi dekat siang hari dia dah cikgu kita. Jadi saya cakap kat student saya, senang je. Hormat menghormati, settle. Itu saja. Bila kita ada menghormati itu, insya-Allah kita punya hubungan tu akan lebih mudahlah. Tapi ada part yang kita kena tegas lah budak kan. Itu biasa. Tapi ketegasan apa semua garang tu hanyalah untuk mendidik saja. Tidak lebih daripada itu. Kita nak tengok kita punya anak-anak murid berjaya. Itu saja. Saya suka bila dengar apa yang Cikgu Alif katakan. Sama juga dengan apa yang Cikgu Hanisah katakan. Kegembiraan seorang guru itu apabila melihat anak muridnya berjaya. Dan Cikgu Hanisah besar harapannya agar anak-anak murid juga dapat berjaya setanding dengan anak-anak yang di bandar dengan kekangan yang ada di SK Lemoy sendiri kan. Dan kalau kita kongsikan bersama dengan Cikgu Baizura pula 5 tahun berpengalaman dalam bidang pengajar sebagai pengajar
pengajaran sebagai seorang guru ini kan. Mungkin ada bezanya kan, zaman kita belajar dulu lain. Zaman sekarang cara pendekatan dengan anak-anak ini juga berbeza. Kalau dulu kita dengan cikgu kita lain, tapi sekarang ni dengan anak-anak ni mungkin cara kita nak menegur, cara kita nak mengajar ada banyak perbezaannya. Mungkin Cikgu Fazura nak kongsikan. Okey, Assalamualaikum. Okey, macam saya pula sebab saya adalah salah seorang warden di asrama. Dan sekolah kami adalah sekolah asrama penuh. So saya ada lebih banyak masa dengan pelajar-pelajar bila dah siang hari dah jumpa kat sekolah, and then malam pula saya ada banyak masa bersama mereka. So pendekatan yang saya gunakan adalah bila saya cuba mendekati mereka, sebab mereka ni datang dari golongan yang berbeza-beza tarafnya. Jadi kalau contoh murid A, murid B, murid C, saya tak boleh approach dengan cara yang sama. Jadinya saya akan cuba mendekati mereka dulu, kenal latar belakang mereka, tahu apa tu, biasalah duduk asrama dia ada homesick dia. So kita kena mengenali student. Saya duduk asrama dulu berbulan nangis. Duduk asrama. Jadi dari situlah kita tahu macam mana cara kita nak tackle this kind of student. Okey, dan Cikgu Hanisa, bila kita dengar kalau di bandar anak kalau kena duduk dekat asrama pun menangis sebab merindui ibu dan sebagainya. Kalau di mana cikgu mengajar di Lemoy, pastinya suasana di situ lain kan? Dan cikgu sudah mengajar di situ selama 12 tahun. Pastinya cikgu sejak mula mengajar sampai ke hari ini ada objektif yang ingin cikgu capai kan. Jadi apa sebenarnya objektif Cikgu Hanisa mengajar di SMK Lemoy? Di SK Lemoy. Ya, betul. Okey, untuk mengetahui SK Lemoy ini memang terletak di pedalaman. Pedalaman yang kategori dia tahap 3, yang mana kalau nak kira tahap yang paling susah lah dekat Semenanjung ni. Jadi murid dekat situ memang dia tidak terdedah dengan dunia luar, tiada gadget, tiada hiburan-hiburan selain daripada apa yang ada di sekeliling mereka lah. Jadi bila mereka, bagi saya, kita duduk bersama-sama dengan mereka. Sebab saya duduk, kita memang cikgu-cikgu semua berada dekat sekolah. Kita tinggal di sekolah. So hubungan antara cikgu dengan murid tu memang rapat lah. Jadi murid pun duduk asrama kan. Jadi mereka belajar macam mana untuk menjalani kehidupan, terutama murid yang kita tinggal di asrama ni daripada tahun 1. Maksudnya daripada 7 tahun lagi mereka dah tinggal di asrama. Jadi banyak benda yang mereka perlu belajar dan buat sendirilah. Okey. Dan sebenarnya saya memang mengikuti perkembangan Bunga Lole. Saya banyak ikut komennya di Twitter. Tapi kalau dari segi cabaran, kita bercakap tentang cabaran hari ini. Hari ini kita duduk di sini tanpa memakai pelitup muka kerana ada banyak orang kata SOP-SOP yang telah pun diringankan. Dalam tempoh 2 tahun yang lepas, dalam tempoh PKP, kita tahu anak-anak tidak pergi ke sekolah. Yang bagi anak-anak yang ingin meneruskan pembelajaran melalui kaedah dalam talian. Tapi pasti berbeza di SK Lemoy kerana dengan keadaan faktor demografi di kawasan tersebut. Ketika itu saya lihat bagaimana Cikgu Hanisa bersama guru-guru yang lain membuat modul dan kemudian masuk ke dalam kampung dan untuk menghantar modul-modul tersebut kepada anak-anak murid agar mereka ini tidak tercicir dan juga ketinggalan sebagaimana anak-anak yang lain. Mungkin boleh kongsikan dari segi cabaran, pengalaman dalam masa yang sama nak memastikan bahawa anak-anak ini terus mendapat ilmu yang sebaiknya daripada anda sebagai seorang pendidik. Okey, sebab SK Lemoy ni kita masalah utama kita adalah talian telekomunikasi kan. Jadi walaupun ada tapi tidak ramai ibu bapa yang ada peranti, dan kalau ada pun anak ramai, jadi tak dapat nak berkongsi untuk kita buat pembelajaran secara online tu atas talian memang tak dapat langsung lah. Jadi kita fikir, kita berbincang macam mana kita nak bagi mereka supaya semua murid dapat belajar sekurang-kurangnya kan. Jadi kami pun timbul dengan idea kita buat modul. Kita buat modul, kemudian untuk murid-murid yang ada dekat kampung berhampiran boleh datang ke sekolah untuk ambil. Untuk murid yang jauh yang memerlukan kita berjalan kaki masuk kampung 2 hingga 3 jam macam tu, kami bersama-sama masuk ke kampung setiap minggu. Masuk, kita akan hantar modul kepada mereka dan kita akan ambil semula daripada mereka minggu seterusnya. Selain itu kita menyediakan ganjaran lah. Kita tidak pergi dengan tangan kosong. Bukan setakat kita bagi modul. Kita bawa sekali makanan-makanan ringan. Which, kalau kita tahu kat sana memang susah, tak ada kedai. Jauh kan daripada kedai-kedai ni. Jadi kita bawalah makanan-makanan ringan. Walaupun benda tu bagi kita macam biasa, tapi adalah satu ganjaran yang sangat berharga lah bagi mereka. Dan mereka sangat menghargainya. Jadi setiap kali bila kita datang sekolah hari Isnin tu, mereka dah tahu hari ni mereka akan ambil modul. Mereka dah siap-siap tunggu. Kita belum siap lagi ni. Kita belum siap lagi nak
nak prepare kan. Mereka dah siap tunggu dah nak ambil file mereka. Jadi itu adalah satu bagi saya walaupun benda tu ada cabaran, tapi kita rasa penerimaan murid bapa tu kita rasa macam boleh mengatasi cabaran tu. Cikgu-cikgu juga kadang dihidangkan dengan makanan daripada orang kampung kan? Ya betul. Ada kadang-kadang dia bekalkan kita bila nak balik tu dia bekalkan lah sama ada dia goreng ikan, kita tangkap ikan goreng ikan ataupun ubi kayu, kopi macam tu. Okey, dan apa pendekatan cikgu gunakan tu memberikan motivasi. Kalau saya dulu dapat stiker pun saya suka. Betul. Dapat makanan ringan kan. Dan mungkin situasi yang dialami oleh Cikgu Baizura dan Cikgu Alif sewaktu pandemik, pelajar harus belajar dalam talian berbeza juga daripada apa yang Cikgu Hanisa lalui kan. Bagaimana untuk mengajar tarian dan muzik dalam talian? Mungkin Cikgu Alif boleh kongsikan. Okey, macam saya mengajar subjek muzik. Okey, muzik dan juga produksi seni persembahan. Okey, memang kita akui memang banyak sangat cabaran dia. Contoh kalau kita nak ajar kan gitar kan. Okey, dia bukan di hadapan kita. Okay, dia hanya di sebalik laptop atau PC kita. Jadi apa yang kami cuba buat ialah mungkin kita akan buat video khas untuk mereka. Sebab kalau kita bercakap untuk betulkan berhadapan macam tu memang agak boleh kata impossible. Mengambil masa juga jadi lah. kita memang banyak cabaran. Contohnya kita kena minta dia sendiri buat video. Okey, dan kita akan hantarkan video rujukan dan banyak juga kita pakai YouTube sebagai bahan lah untuk bantu mengajar kita, dan minta student hantarkan video mereka dan kita akan komen, kemudian kita akan tunjuk pula betulkan balik. Contohnya begitulah. Okey, baik. Dan Cikgu Baizura pula sebagai seorang guru tarian, adakah ini assignment diorang tadi menari-menari? Okey, sebenarnya itu adalah salah satu kita punya dance department punya projek lah. Bila kita dah pelajar-pelajar kita dah sampai satu level yang kita rasa diorang boleh diketengahkan, diekspos kan, ni kita akan menghasilkanlah satu video yang kita boleh simpan sebagai kenangan, sekaligus kita tayangkan kepada kita war-warkan kepada orang awam untuk menonton lah. Dia macam final year project lah. Macam video yang tular baru-baru ni lah kan, bersama dengan Hari Raya kan, bagaimana banyak kalau kita tengok reaksi dan juga komen-komen daripada netizen, bagaimana sebenarnya adik-adik ni memberakat kerjasama antara guru dan anak murid, dan sama-sama juga memastikan dan juga memelihara lagu tradisi. Itu yang menarik sekali. Dan kalau kita bercakap tentang tadi cabaran cikgu sendiri, bagi Cikgu Hanisa, siapa sebenarnya guru yang menjadi idola juga dalam kehidupan cikgu sepanjang tempoh cikgu menjadi seorang pendidik ini? Pasti ada seorang guru di zaman dulu kan, kita memang ingat inilah guru kita yang mungkin banyak memberi inspirasi, yang banyak menaikkan semangat kita untuk menjadikan kita siapa hari ini. Bagi saya saya bersekolah di Sekolah Menengah Tengku Indah Teragung Musang. Jadi cikgu sekolah menengah saya itulah yang banyak memberikan inspirasi. Macam saya nak jadi macam dia lah suatu nanti. Nama cikgu tu Cikgu Umi. Antara cikgu yang saya masih ingat nama dia. Masya-Allah. Jadi bila kita tengok cara dia mendekati kita, jadi kita rasa macam aku nak jadi macam dia lah. Aku nak ajar ni kan. Nak ajar anak-anak aku dengan lebih baik macam tu. Okey, baik-baik. Dan Cikgu Alif, ada siapa-siapa cikgu awak yang sebelum ini yang menjadi idola? Ada cikgu sekolah rendah saya. Namanya? Cikgu dia Moha, Cikgu Moha. Saya ingat Moha je. Saya tak ingat nama penuh dia. Saya takut salah kan. Tapi ada banyak lagi. Tapi cikgu tu antara cikgu yang saya jadikan idola sebab cikgu dia cool. Dia garang. Tapi dia garang, dia tak cakap apa-apa, dia tak pukul kita, dia tak apa-apa, tapi penampilan dia cukup menggerunkan kita. Tetapi dalam masa sama dia memang kelakar. Jadi saya suka menggunakan pendekatan apa yang dia buat pada saya dulu. Sama sekarang pun saya buat juga. Kita buat joke sikit dengan student. Tapi cuma sekarang kadang-kadang diorang tak faham sangat joke kita. Kadang-kadang saya pakai joke cerita Piramli, diorang tak faham. Dia macam apa cikgu buat. So kena cari satu benda yang barulah. Betul. Cikgu Baizura, ada siapa-siapa? Macam saya, sebab saya kat sekolah dulu ketua pelajar. Jadinya saya rapat dengan semua cikgu. Jadinya sebenarnya saya tak terfikir pun saya akan menjadi seorang guru. Cerita saya lain. Tapi bila saya dah jadi cikgu, baru saya faham kenapa kita perlu hormat guru, kenapa kita kena sayang guru. Orang asyik cakap kena sayang guru, kena hormat guru. Bila kita dah jadi cikgu, kita baru faham. So semua cikgu saya tu adalah inspirasi bagi saya lah. Dan kadang-kadang Fiza, kita menyukai atau menyayangi seseorang guru itu lebih sedikit disebabkan mata pelajaran yang diajarnya. Awak ada siapa-siapa cikgu yang awak suka sebab mata pelajaran yang awak suka? Saya memang rapat dengan Puan Rohana tu sebab saya suka mata pelajaran bahasa Inggeris yang dia ajar. Awak suka English lah.
suka mungkin cara cikgu tu mengajar membuatkan kita kadang-kadang selain daripada cara penampilan cikgu pun kadang-kadang ada cikgu yang pakai dia tudung baju dan kasut sama warna menarik perhatian. Okey, kita nak dengarkan juga pendapat orang ramai tentang mata pelajaran yang digemari dan juga disukai. Silakan. Dekat sekolah dulu, pelajaran yang paling saya minat adalah sejarah kerana saya sukakan fakta dan saya suka kisah-kisah penceritaan yang orang dulu-dulu ni sebagai pengajaran. Lepas tu saya rasakan pelajaran sejarah ni sebagai sesuatu yang misteri lah. Contoh, kita tengok Rom nak tahu juga kenapa ada bangunan besar tu. Lepas tu contoh sejarah Kesultanan Melaka. Saya suka nak tahu apa jadi zaman dulu-dulu. So, dalam banyak-banyak mata pelajaran sampai hari ni saya paling minat sejarah. Subjek yang paling Aida suka, of course, sukan. Yang paling Aida suka memang sukan. Paling tak suka tak ada, cuma kadang-kadang tu biasalah kita dulu sekolah kan, kadang-kadang budak duduk yang jauh-jauh sekali tu memang tidur je lah kerjanya. So tak adalah keluar kelas, tapi still ada lah dalam kelas. Memang semua subjek dia suka. Okey, masa sekolah dulu yang paling saya suka adalah bahasa Malaysia dan juga sejarah. Favorite subjek saya di sekolah adalah kelas ERT. Sebab dia tak ada nak belajar banyak sangat. Kita masak, kita jahit. So that's my favorite class. Pelajaran yang paling saya suka di sekolah sebenarnya adalah matematik. Iaitu saya rasa subjek yang memang ada yang tak suka. Kenapa saya suka? Kerana sebenarnya saya daripada kecil lagi memang sukakan cabaran. Jadi bila saya dicabar oleh guru yang mengatakan saya tidak pandai matematik, saya mengambil cabaran itu sehinggalah saya sentiasa mendapat orang kata markah yang terbaik dalam kelas untuk mata pelajaran matematik tersebut. Itu dia. Siapa yang vote? Siapa yang vote? Bukanlah kata tak suka. Matematik tu susah sikit lah. Saya suka matematik. Ada orang yang suka. Kadang-kadang kalau kita dalam aliran sains ke apa, kita mungkin kita suka. Tapi kadang-kadang ada yang kita rasa macam, alah, matematik kan hari nak kena buat latihan kan. Tu cikgu tanya pula, dah buat latihan? Kalau sekolah rendah dah hafal sifir. Okey. Bagi Puan Hanisa sendiri, Puan Hanisa dan juga rakan-rakan di SK Lemoy lah kan, apa yang kebiasaannya dilakukan bagi menarik minat anak-anak ini untuk tak ponting sekolah, datang ke sekolah dan terus bersemangat untuk belajar setiap hari? Okey, pertama sekali kita akan cuba menarik minat mereka dengan cara yang mereka sukalah. Pertama, kalau belajar mereka suka bermain. Mereka suka menyanyi. Murid-murid Aslin sangat suka menyanyi dan dia sangat suka pada menari. Mereka ni. Jadi dalam pembelajaran pertama sekali kita terapkan kita kena bagi murid seronok lah. Ada cikgu yang menyanyi, ada cikgu yang ajar sifir secara menyanyi, ada yang ajar bahasa Inggeris secara menyanyi. Dan kemudian satu lagi, bila kita nak menarik mereka datang ke sekolah, kita adakan program-program lah. Contohnya kita akan buat program aiskrim. Maksudnya siapa yang datang minggu tu dia datang penuh, dia akan dapat aiskrim. Walaupun aiskrim tu aiskrim Malaysia, sebab kat sana kita tak ada elektrik, diorang tak ada peralatan elektrik kan. Jadi bila aiskrim tu beku sejuk macam tu, mereka sangat suka. Walaupun aiskrim tu okey. Maksudnya mereka akan bersemangat. Dan kita bagilah ganjaran-ganjaran makanan-makanan yang lain. Jadi mereka akan memastikan mereka datang ke sekolah. Jadi bila mereka dah datang, seterusnya kita bolehlah mengajar mereka kan. Bila mereka datang sekolah, mereka masuk kelas. Masuk kelas, menarik minat mereka kat situ pula. Mengajar dalam kelas pula macam mana. So kita macam banyakkan aktiviti yang bermain lah. Bermain, menyanyi, menari. Ada video juga yang tular di mana ada guru yang menggunakan pendekatan, kalau untuk sekolah rendah, dia gunakan Manila card. Okey, awak boleh pilih hari ni awak nak high five ke, awak nak fist bump ke. Itu antara pendekatan yang boleh menarik minat mereka jugalah kan. Dan Cikgu Alif, tadi Fiza kata kalau sekolah seni ni mesti pelajar tak ponting, tapi sekolah asrama kan ponting pun tak boleh kan. Tak boleh ponting kan. Jadi untuk sebagai seorang guru muzik ni, macam mana, apa sebenarnya yang berlaku dalam kelas tu? Saya sangat orang kata teruja nak tahu kan? apa yang berlaku, situasi dalam kelas muzik. Okey, untuk kelas muzik kita of course lah kita akan play muzik. Macam saya ajar tingkatan 4 dan 5. Okey, tingkatan 4 5 ni mereka dah ada pengkhususan sendirilah. Okay, contoh muzik. Okey, bila kita dalam kelas muzik tu mereka kena main instrumen yang dikhususkan. Contoh ada main saxophone, ada main. Okey, kita akan kumpulkan mereka, kita akan bagi satu piece ataupun apa task mereka untuk mereka praktis dan kemudian akan kita gabung. Mula kita bagi sectional. Sectional ni maknanya gitar praktis dulu individual. Kita dah bagi latihan di etude lah. Selalunya kita bagi skor. Kemudian diorang akan jam bersama untuk piece tu. Kemudian diorang ada juga kalau untuk yang mereka punya SPM contoh ada piece yang perlu dimainkan masa final nanti. So kemudian kadang-kadang bila part teori dia membosankan sikitlah. Teori ni sama macam maths kan. Dia kena kira, dia kena tahu notes macam mana, tapi untuk membuatkan kelas itu menarik, kita buat
games macam-macam tu. Kita buat game lah. Sebab kan tidak dia akan membosankan jugalah. Tapi game ni ada reward tak? Reward kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Macam saya macam saya je bagi bagi grup, kumpulan mana menang. Dia orang suka. Dia untuk sekolah sini ni dah pelajar tu quite aktif sebenarnya. Dia orang aktif. Dia orang suka benda-benda yang bergerak ni. Jadi kita kena ikut cara kan. Kita ada macam-macam metod untuk kita mengajar, jadi kita kena tengok kesesuaian. So sekolah sini ni untuk pelajar saya memang sangat suka benda-benda yang bergerak aktiviti. So kita buat aktiviti. Ini sangat best. Dan ada juga komen-komen daripada rakan-rakan di Facebook. Katanya daripada Nur Ain Azrazan, selamat Hari Guru. Paling ingat cikgu muzik. Garang dia kata. Semua garang. Garang lepas tu ada Siti Aisyah katanya guru pelita hidup, guru penawar hidupku, guru juga peneman hidupku. Okey. Okey, ada lagi komen Fiza? Itu saja. Okay, dan kita dah pun sampai di penghujung perbincangan kita pada hari ini. Mungkin diberikan ruang dan peluang juga untuk guru-guru juga mengucapkan selamat Hari Guru kepada bekas-bekas guru dan juga rakan-rakan guru seperjuangan yang lain. Silakan Cik Bazura. Okey, saya ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan guru seluruh Malaysia dan juga bekas-bekas guru saya lah yang banyak berjasa, lecturer saya ke cikgu tari saya, semua guru-guru saya yang pernah berjasa dengan saya dan memberi ilmu kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Cikgu Alif. Okey, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan dan juga bekas-bekas guru termasuklah cikgu-cikgu di sekolah kami dan terima kasih kerana sepanjang kita berada di sekolah sini daripada segi bertadbir sehinggalah guard, cleaner dan juga bahagian BSKK kami memberikan sokongan yang sangat padu. Terima kasih sangat-sangat kerana sokongan yang tinggi. Baik, dan Cikgu Hanisa, apa yang saya dengar tadi, saya boleh rasai keseronokan Cikgu Hanisa mengajar di situ. Mungkin Cikgu Hanisa di sini boleh memberikan ucapan kepada guru-guru di SK Lemoy dan semua guru di Malaysia. Okey, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru saya sejak daripada saya sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan seterusnya kepada guru-guru yang banyak mengajar saya semasa saya menjadi guru juga, mentor-mentor saya. Kemudian yang istimewa untuk guru-guru, rakan-rakan guru saya di SK Lemoy. Saya harap kita dapat bersama dengan lebih baik selepas ini insya-Allah dan kepada semua guru di seluruh Malaysia selamat Hari Guru. Ya, baiklah, insya-Allah hari ini kita di Wanita Hari kita ada sambutan Hari Guru kan juga. Kalau tadi kita dah lihat persembahan-persembahan daripada anak-anak murid. Macam biasalah kalau Hari Guru anak murid akan buat persembahan untuk cikgu-cikgu kan. Tapi selepas ini kita nak saksikan juga persembahan daripada guru-guru. Jadi pastikan anda terus bersama kami di Wanita Hari ini.